Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dikasihi al-fadil Ustaz Arum dan anak-anak, Ustaz Azbi, Tuan Haji Husin, kita sebut nama Abalong dulu Abalong kawasan. Dan abang-abang lah, akak-akak sekalian, sidang jemaah, anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita rempukkan syukur kepada Allah Ta'ala. Masih lagi kita diberikan ruang dan juga berminat untuk kita meneruskan lagi siri bekalan kita untuk akhirat. Baru pagi tadi kita sempurnakan solat subuh masing-masing. Kemudian barangkali ada di antara kita yang dah berada pada kuliah-kuliah pengajian subuh tadi. Kemudian kita teruskan lagi pada pukul 8.30, 8.45 ini berada pula pada siri kuliah pengajian Doha sebagaimana yang sedang kita lakukan ini. Jadi sekali lagi saya nak ajak kawan-kawan sekalian untuk buat satu ulang kaji balik berkenaan dengan urusan niat ni, supaya kita buat satu benda secara benar dan juga berkualiti. Antara kecerdikan yang diamalkan oleh golongan salafus salih, tuan-tuan ni, golongan salafus salih ni siapa? Merujuk kepada generasi awal yang hidup dalam masa 300 tahun pertama selepas Nabi SAW wafat. 300 tahun pertama itu dinamakan golongan salafus salih, iaitulah merangkumi golongan sahabat yang berjumpa dengan Nabi, golongan tabi'in yang berjumpa dengan sahabat, dan golongan tabi'in yang hanya sempat berjumpa dengan golongan tabi'in. Jadi kehidupan mereka ini dipuji dalam agama, kerana mereka ini dekat dengan sumber agama yang asal lah, dekat dengan zaman Nabi SAW. Yang keduanya, pada zaman itu kurang berlaku penyelewengan maksiat sebagaimana yang berlaku pada zaman-zaman kemudian, terutama sekali zaman kita. Dan kemudiannya amalan mereka ni luar biasa, tuan-tuan sekalian keikhlasan mereka cukup dahsyat, keikhlasan golongan salaf ini. Sebab itu mereka dipuji dalam urusan agama, hingga kita diminta supaya menjadikan mereka sebagai teladan. Selain daripada asas agama yang pertama lah, Quran dan hadis Nabi, batang tubuh Nabi. Selepas daripada sunnah Nabi itu, kita diminta juga meneladani cara hidup, cara beragama golongan salaf tadi. Jadi antara kebijakan mereka, perkara bijak yang mereka buat ialah apabila mereka mengamalkan pasang niat yang banyak dalam satu kerja. Lepas tuan ini yang kita nak ulang kaji balik. Mereka apabila beramal dan beribadah pada satu-satu ibadah, mereka letakkan niat yang banyak. Sedangkan semua kita tahu niat-niat ni pahala. Niat-niat ni pahala. Berapa pahala dapat? Dalam hadis sahih tu, man hamma bihasanatin falahu satu pahala kan? Falahu ajrun, dia dapat satu pahala kalau niatnya baik. Kalau niatnya dia dapat satu, lepas tu dia buat, dapat berapa pula? Ganda 10, dha'af asyara, digandakan sampai 10. Jadi disebut oleh Imam Al-Ghazali bahawa fa inna salafa yajma'una niyatin katsiratin fi 'amalin wahidah hatta yablugha 70 niyyah. Bahawa golongan salaf ni sampai mereka ni menghimpunkan niat-niat yang baik sehingga 70 niat pada satu amalan. Biasanya kalau disebut 70 ni, biasanya bukan angka 70 dengan tepat, tetapi dia membayangkan banyak.
Sebab dalam agama ni selalu disebut dengan angka 70. Nabi kata inni la astaghfirullah 70 marratan yauman. Kan satu hari aku beristighfar pada Allah sampai 70. Hadis sahih tu. Yang keduanya hadis sahih juga 100 kali. 100 kali. Jadi sebahagian ulama kata banyak. Banyak. Itu juga pada peristiwa Nabi nak pergi ziarah kematian ketua munafik tu, Abdullah bin Ubay kan. Ketika nak ziarah, Sayyidina Umar tahan Nabi. Kenapa ya Rasulullah kamu nak ziarah dia? Bukankah dia tu ketua munafik? Gunting dalam lipatan. Nabi kata selama mana aku tidak dihalang, aku akan pergi dan aku akan berdoa untuk dia, untuk minta keampunan pada dia walaupun terpaksa berdoa 70 kali. Nabi kata kan. Lepas tu turun ayat itulah, la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabri. Kalau orang munafik ni mati, kamu jangan semayang pada mereka, jangan pun duduk atas kubur mereka. Itu sebab begitu sekali munafik apa ni? Munafik akidah. Jangan buat pada munafik akhlak. Kalau buat pada munafik akhlak, penuh jenuh kita. Munafik ni ada dua kategori, munafik akidah dan yang keduanya munafik dari sudut akhlak, munafik perangai. Munafik perangai ni siapa tuan-tuan? Kita selalu duk baca hadis tu. Orang yang bila bercakap, bila dia berikan amanah, khianat. Bila berjanji, langgar janji. Dan yang keempatnya, bila bergurau, melampaui batas. Itu adalah munafik akhlak. Tapi munafik akhlak ni bukan maknanya boleh buat. Tidak. Atas nama munafik, jangan cari pasal. Tapi dia tidak seberat munafik akidah. Munafik akidah, mulut kata mengaku Islam, terima Allah, setuju dengan Nabi, tapi hati bangkang. Hati melaknat, mencerca. Itu munafik akidah. Itu yang disebut sebagai golongan yang dibenam ke dalam neraka yang paling bawah. Yang paling bawah. Jadi Nabi pernah nak pergi sana tu. Nabi kata kalau tidak dihalang, dia akan cuba untuk berdoa walaupun 70 kali. Jadi 70 niat pada satu amalan. Kenapa? Untuk menggandakan pahala. Dan sekali lagi kita sebut tuan-tuan sekalian, pahala ni penting sangat. Jangan kata tak penting. Anda selalu ulang kata-kata Tok Guru Nik Aziz. Tok Guru Nik Aziz kata pahala ni duit akhirat. Duit akhirat. Kita ni bila sebut duit, kita faham kan? Takkan tak faham. Sifat dan manfaat duit. Boleh faham? Cuma duit akhirat ni tak kerana dia akhirat. Sekarang dunia tak ada nilai lah atas dunia ni. Macam duit kita ringgit Malaysia, kalau pergi ke tempat lain tak ada nilai, kena transfer ataupun convert pada nilai duit semasa. Begitulah sifatnya. Jadi sekarang kita duk kerja duit dunia, duit akhirat dari mana? Sedangkan akhirat itu satu perkara yang pasti. Satu perkara yang pasti. Ada tidak dalam bekalan EPF akhirat kita. Maka bila kita faham kat situ, kita pun usaha untuk mengumpul duit akhirat. Maka bagaimana duit akhirat itu dijana? Menerusi amal ibadat yang Allah Ta'ala berikan pahala. Boleh faham tu? Jadi bagaimana cara salafus soleh tadi beramal? Iaitulah mereka bijak ketika beramal, buat satu kerja tapi upah banyak. Upah banyak. Macam mana upahnya dapat banyak? Dia pasang niat banyak. Sehingga disebut dalam matan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali 70 kali. 70 niat diorang buat. Boleh faham tu? Dan setiap niat tu dapat satu markah. Tiba-tiba niat yang dia niatkan tu dia buat. Ganda pula 10. Ganda pula 10. Dan sebab tu kita selalu sebutkan benda ni. Tapi kita nak ulang kaji balik supaya kita buat satu benda ni secara benar dan juga dengan faham. Kerana bab niat ni kadang-kadang kita tak belajar pun bab niat. Ingat antara pengajaran Tok Guru Nik Aziz, ingat lagi dia tuan-tuan. Sebab dulu banyak di Kelantan dulu pantang dengar dia mengajar, memang kami cari jalan lah macam mana nak pergi tuan-tuan nak pergi. Antara benda yang disebut tentang niat ni, dia kata bab niat ni jarang orang belajar. Sebab apa? Sebab tidak banyak perbincangan tentang niat. Tidak banyak perbincangan tentang niat. Kenapa? Kita belajar bab semayang tuan-tuan, ada tak permulaan pada bab semayang tu dibincangkan tentang niat? Ada kan? Kitab-kitab fiqh kan? Ada.
kecuali kitab Muniatul Musallin lah. Kitab fiqh absar ni, fiqh manhaji dan fiqh ala mazahib al-arba'ah, fiqh apa ni, al-fiqh islami wa adillatuh wa Dr. Wahab Musail itu kan. Tak ada perbincangan tentang niat kecuali dalam kitab Syekh Daud Fatani Muniatul Musallin, disebut tentang qasad ta'aruf ta'yin itulah. Jadi niat ni kenapa tak ada dibincang? Sebab sebenarnya Nabi tak ajar tentang niat. Nabi tak ajar tentang niat. Bila Nabi tak ajar tentang niat, kenapa niat Nabi tak ajar? Ada dua kebarangkalian. Kerana benda tu terlalu payah Nabi ajar pun tak faham, ataupun benda tu tak payah belajar. Tak belajar pun kita reti. Jadi antara dua kebarangkalian tu mana lebih tepat? Lebih kita rasa logik pada urusan agama kita ni. Mana kata? Payah sangat ke mudah sangat? Jawabnya mudah sangat. Sebab apa mudah sangat? Sebab kalau dia payah sangat, agama ni jadi payah. Pasal apa? Sebab setiap satu benda berkait dengan ni, innamal likulli mar'in ma nawa. Setiap benda tu berdasarkan apa yang diniatkan. Kalau niat tu payah, maka dia akan jadi payah amalan agama ni. Sedangkan agama tidak begitu. Inna dina yusrun. Agama itu mudah. Mudah. Jadi benda ni terlalu mudah sampai tak belajar pun mengerti buat. Contoh, kita belajar nak makan, tuan. Kita belajar nak buang air. Tak belajar kan air? Tak belajar. Yang kita belajar itu adab makan, adab buang air. Ada pun nak makan nak minum, itu benda yang bersifat nature. Keluar-keluar daripada perut mak, terus pandai kita nganga mulut nak makan nak minum. Boleh faham tuan-tuan? Sama juga dalam urusan niat. Gitulah. Jadi bab niat ni kerana mudah sangat ke lagu mana orang langsung tak belajar. Bila tak belajar dia jadi terlepas pandang. Sebab tu dalam keadaan jarang dibincang, kena sebut juga. Sebab kalau tak sebut, takut nanti kita ni tak dan nak pasal niat. Niat jadi huru-hara, berterabur, kecamuk. Sedangkan urusan itu, urusan ibadah, kita nakkan dia punya upah dalam bentuk pahala-pahala tadi, tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan? Itu Syekh seorang ulama salaf, Yahya bin Abi Katsir, dia kata apa? Ta'allamun niyyah. Kamu kena belajar kat dia. Fa innaha ablaghu minal amal. Kerana niat ni terlebih ablag daripada amalan. Ablag ni maknanya lebih sampai, lebih padu, lebih benar daripada niat, daripada amalan. Amalan ni itu asas kita, tapi nak menentukan amalan tu diterima ke tidak, ibadah ataupun adat, maka dia bergantung dengan niat. Sebab tu niat pun termasuk dalam keprihatinan kita, ilmu kita yang perlu kita ambil cara. Maka sebahagian daripada keperluan pada niat ini, kita memasang niat yang banyak, walaupun kerja buat kita sedikit dan sekejap. Boleh faham? Untuk kita dapat pahala yang banyak. Itu dia. Kita buat simulasi sekejap. Contoh sekarang kita duduk ni, apa niat kita boleh pasang? Selalu kita sebut tu, cuba kata. Ni nak dapat 70 ni. Yang pertama, kita duduk sini untuk belajar lah kan, untuk berada dalam kuliah, pengajian. Satu. Yang kedua, untuk silaturahim. Alhamdulillah. Yang ketiga, untuk dua baru ni, 70 ni nak sampai ni. Lagi? Ya? Ilmu kuliah tadi. Bolehlah. Ilmu lagi. Apa? Yang berat lagi ni. Lagi? Agak bagi sumbangan sikit kan? Bagi pendapatan sikit. Redha Allah. Okey, lagi? Pahala, dapat pahala lagi. Lepas redha, rahmat Allah. Rahmat redha tu lain. Redha penerimaan Allah. Aku redha anak aku tu, tak apalah, ada benda tak kena dia dengan aku, tapi aku redha. Itu redha lah. Satisfaction. Kalau rahmat, kesian belas, aku kesian dekat dia, rahmat. Jadi 6 dah. 7. Buat simulasi ni supaya benda ni melekat dalam kita tau. Yang ketujuh, keampunan kan? Keampunan sebut tak lagi? Tak lagi kan? Keampunan. Ampun lain pula tu. Ampun tu duduk dalam rahmat lah, tapi kita pecah kan? Lagi yang ke-8, ya?
Dapat keberkatan, bagus. Keberkatan tu ziyadatul khair alal khair. Buat benda baik berganda-ganda kebaikan tu mengembang. Bagus. 8, 9. Sedekah. Nak sedekah datang sini sedekah tu, sedekah tahu. Masukkan dalam tu. Tu mana? Dia tak gerakkan tu. Ataupun kalau kita tak ada apa nak masukkan, kita sedekah dengan apa Dengan senyum. Ataupun kita sedekah juga dengan tahan diri dari buat maksiat. Itu sedekah mereka tu. Sedekah mereka tu banyak lah. 8 dan 10. Antaranya kita niatkan nak dengar ayat-ayat Quran. Kan dalam ni kita selalu duk baca Quran. Ingatkan Quran, sedangkan Quran tu adalah mukjizat. Dengar pun dapat pahala dah. 10 dah, 11 dengar hadis Nabi. Tapi sebagaimana kita sebutlah, hadis ni kalau dengar saja tak dapat pahala sebab dia bukan kalam Allah. Ahli ulama kata niatkan dengar untuk beramal, baru dapat pahala. Yang ke berapa dah? 11, 12. Dengar nasihat pengajaran alim ulama menerusi kitab yang kita baca ni. Kan? Ini kitab. Nama pun peringatan pada orang-orang yang lalai. Siapa yang bagi ingat ni? Imam Abdullah Samarqandi dengan mengutip kata-kata golongan salaf yang lain. Kan? Okey. 12, 13. Panjang lagi, jauh lagi kan? 70 nak sampai. Takkan nak galah dengan salafus soleh ni. Lain tu dah kita boleh carilah. Antaranya kita niatkan nak elakkan diri kita daripada lakukan benda-benda yang mazmumah, benda yang tercela. Jadi kat situ banyaklah sifat tercela ni, banyaklah. Apa contoh sifat tercela? Asal dengki, lagi pemarah, lagi pembenci, lagi pengumpat, lagi memfitnah, lagi tu niat mereka tu. Nak dapat pahala, maka niat itu dapat pahala kan. Tiba-tiba pada kita niat, kita buat sungguh. Apa niat kita sebut tadi? Nak elakkan diri kita daripada mengumpat. Kita buat sungguh, duduk dalam ni kita tak mengumpat. Jaga mulut, jaga telinga, jaga mata. Maka niat tu berubah dengan gandaan 10. Dia faham tak? Pada masa yang sama kita niat juga untuk mendapatkan sifat mahmudah, menghiaskan diri kita dengan sifat mahmudah. Apa dia sifat mahmudah tu? Senang lah. Kumpulan sifat mahmudah tu, lembut hati, kasih sayang lagi, mesra lagi, bersifat rahmah sama sendiri lagi, macam-macam lah, pemaaf segala benda kan. Tiba-tiba jumpa Mak Leha. Mak Leha tu ada masalah dengan kita. Mak Leha tengok kita pun terpandang dia. Kan biasa tak macam tu kan? Kita tengah tengok orang, tiba-tiba dia pusing tengok kita. Sudah. Kalau perempuan sama perempuan okey lah, lelaki sama lelaki okey lah. Kalau lelaki dengan perempuan, tengok je tiba-tiba kawan tu toleh muka. Alamak. Orang kata dia sixth sense. Baji sixth sense. Dari yang ke-6. Tengok tu pasal apa? Teringat ada masalah. Tapi kita ampunkan, maafkan. Itu maknanya bila buat benda tu dah niat tadi gandaan 10. Boleh faham kan? Jadi benda ni kita angkat, kita sebut-sebutkan supaya jangan kita tinggal. Kebijakan amalan golongan salaf ketika mereka beribadah, sekira-kiranya dengan kaedah ini mereka mengumpul lagi banyak pahala dan manfaat pada amal ibadah. Boleh tuan-tuan Okey, kita sambung pada pengajian kita. Muka surat 81. Bab sifat api neraka dan ahlinya. Kita masih melihat kepada satu matan hadis yang agak panjang berkait dengan dialog antara malaikat Jibril Al-Amin dengan Nabi SAW Al-Amin. Okay? Dan dalam dialog ini malaikat Jibril Al-Amin bercerita tentang keadaan neraka yang dilihat. Kebetulan kita berada dalam Isra Mi'raj bulan Rajab, kita pun tahu ataupun difahamkan menerusi agama, maka Nabi juga SAW dilihatkan dengan neraka pada peristiwa Mi'raj, pada peristiwa Mi'raj. Okey, muka surat 81 tadi, bahagian tengah-tengah tu sikit. Kalau jumpa lah perhatikan sikit kat tengah tu.
Hai Malik, izinkan saya menangis. Maka diizinkan, lalu mereka menangis sampai habis air mata, sampai kering air mata. Kemudian menangis dengan darah. Bila dah habis kering air mata, keluar tu darah. Sebab tu orang Melayu pun sebut sampai air mata darah. Istilah orang Melayu kita kan. Jumpa kan tengah-tengah tu. Sehingga berkata Malik. Malik ni siapa? Ketua pengawal neraka. Alangkah baiknya menangis ini andai kata terjadi di dunia kerana takut kepada Allah. Nescaya kamu tidak akan tersentuh api neraka pada hari ini. Lalu Malik berkata kepada sahabatnya. Jadi apa respon Malik, ketua pengawal neraka ni, apabila melihat penghuni neraka dari kalangan siapa ni? Dari kalangan umat Muhammad ni. Ini kisah neraka yang paling atas, neraka yang paling ringan, itulah neraka Jahannam yang paling atas. Jadi apabila melihat mereka menangis, Malik kata, kalaulah air mata tu ditangis ketika di dunia, maka tak sampailah nasib mereka terbenam dalam neraka akhirat. Itulah dia tuan-tuan. Apa yang kita selalu sebut-sebutkan, bagaimana kerja buat ahli neraka dengan ahli syurga ni selalunya song-sang. Selalunya tak orang kata tak pelagangi, tak kena. Orang Islam ke kanan, orang kafir ke kiri. Orang Islam sedih, orang kafir ketawa. Orang Islam berpuasa, orang kafir berbuka. Itu cerita dunia, tuan-tuan. Cerita dunia. Sebab tu Nabi ingatkan kita, khaliful musyrikin. Kamu kena hidup dengan menyalahi cara hidup orang musyrik. Sebab kebiasaannya begitu, cara hidup mereka, dia mesti song-sang dengan kita orang Islam. Sebab kesudahan kepada kehidupan mereka, hak sebenar-benarnya neraka, wal'ayazabillah. Manakala kita kesudahannya syurga, mudah-mudahan. Itu kesudahannya. Maka untuk sampai kesudahan begitu, permulaan lagi kena berbeza. Sebab kesudahan kita tak nak sama. Itulah dia. Kalau di dunia kita hidup dalam penjara, orang kafir hidup dalam keadaan syurga. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Hadis sahih. Nabi kata dunia ni adalah penjara kepada kafir, kepada mukmin, dan syurga, jannah, taman kepada kafir. Tiba-tiba kita hidup di dunia, kita rasa macam syurga dah. Ada benda tak kena. Ada benda hak kita locok, kita cuaikan. Barangkali ada kewajipan hak kita buat lebih-lebih kurang ala kadar. Barangkali ada kewajipan hak kita tak buat langsung. Itu kena selesaikan. Terutama sekali tanggungjawab dalam urusan keluarga dan masyarakat. Hak kita risau, tuan-tuan sekalian, kita ni sekarang kebanyakan kita duk fikir macam mana nak selamatkan diri kita. Kita pun bawa lah diri jumpa tempat-tempat yang baik, tempat-tempat pengajian, macam tuan-tuan duk buat lah. Tapi dalam keadaan kita duk jaga kita, anak bini di rumah dah ke mana? Apa yang kita faham pada diri kita, faham tu ada tak pada anak-anak, isteri, suami kita di rumah? Ada ke tidak? Tak ada. Kalau tak ada, tanggungjawab siapa tu? Tugas siapa tu? Kita lah tu. Lepas tu bila dah selesai kat situ, faham dan tahu kita, amal dan buat kita, ada tak jiran sebelah pula dapat? Kalau jiran tak dapat, tanggungjawab siapa tu? Di situlah datangnya kewajipan amar ma'ruf nahi munkar yang tak boleh kita tolak dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Nanti kita bincang bab tu selepas ni rasanya. Selepas daripada bab neraka, syurga, lepas syurga ni amar ma'ruf nahi munkar. Syurga apa lagi lepas? Rahmat dulu, rahmat baru syurga. Baru amar ma'ruf nahi munkar. Lepas neraka, syurga, kemudian rahmat Allah, kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Untuk kita dapat fiqh, kefahaman tentang urusan dakwah. Jadi itu perkara yang penting sangat. Dan kalau kita di dunia ni tempat kita bersabar, ahli neraka pula di dunia tempat mereka tak boleh tahan sabar. Boleh faham tu? Kerana tak sabar tu lah mereka rendah ikut nafsu mereka dalam dunia ni. Apa sebab mereka tak boleh nak ikut Islam? Antaranya mereka faham Islam ni ada
ada dosa pahala. Ada boleh buat, ada tak boleh buat. Maka orang ni payah nak menahan sabar di dunia ni. Manakala kita pula bersabar. Akhirnya di akhirat apa jadi? Kita pula yang berseronok sakan, mereka pula yang bersabar di akhirat. Termasuklah di akhirat ahli-ahli syurga ketawa riang gembira, tiba-tiba ahli neraka menangis sedih. Itu sebab Malik kata, kalau kamu ni menangis dulu di dunia, maka selamat di akhirat ni. Dia faham tuan ni? Itu dalam Quran disebut falyadhaku qalilan walyabku katsiran bima kanu yaksibun. Maka mereka itu akan ketawa sedikit dan menangis banyak disebabkan usaha yang mereka lakukan ketika dunia dulu. Apa maksud? Mereka ini menangis banyak kemudian ketawa sedikit. Ini merujuk kepada balasan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang tak sabar ni, orang-orang golongan kiri ni, ahli neraka ni. Ketika di dunia mereka tak sabar nak bergelak sakan, nak hidup secara seronok habis-habisan, membujur lalu melintang sapu kata. Tak ada dosa dalam kehidupan dunia. Apa yang mereka nak buat belaka sebab dunia, sebab nafsu. Nafsu ni dia angkat, dijulang sebagai ketua dan imam mereka. Maka mereka ikut nafsu semau-maunya tuan. Maka seronoklah mereka, sakanlah mereka di dunia. Tapi apa yang berlaku pada kehidupan akhirat? Iaitulah neraka wal a'yadzubillah. Bila masuk neraka apa yang jadi? Falyabku katsira. Nangis kerja dalam neraka. Dalam neraka ni kerja dia menangis. Dan kita dah belajar sebelum ni, apa suara dalam neraka? Suara bukan macam keldai tu kan? Zahikun wa syahikun. Itu adalah suara selepas daripada hilang tangisan. Nangis tak ada kederak dah nak menangis. Air mata kering habis dah. Waktu itulah keluar ayat macam dengusan macam zafirun wa syahikun. Ini nak cerita tentang kehidupan neraka, ahli neraka. Jadi Allah kata dalam ayat kita sebut, tak silap saya, surah Taubah rasanya, Allah kata apa? Mereka ini ketawa sedikit dan menangis banyak. Siapa mereka ini? Orang-orang ahli kiri, golongan neraka tuan-tuan. Kenapa dikatakan ketawa sedikit, menangis banyak? Maksud ketawa sedikit tu, alim ulama kita jelaskan, maksudnya ketika di dunia mereka ketawa sakan. Tapi bila dinisbahkan kepada akhirat, ketawa sakan mereka di dunia tu bila dinisbah kepada akhirat, maka banyak tak ketawa hak sakan di dunia tu bila dinisbahkan kepada akhirat, bila dibandingkan kepada akhirat? Jawabnya sedikit. Boleh faham kan? Sebab urusan akhirat ni urusan yang tak ada batasan, urusan yang terbuka sebuka-bukanya, tak ada limit. Maka bila dibandingkan dengan dunia ni limit tu. Tak ada ke orang ketawa sampai tak ingat nak tidur, sampai tak ingat siang dan malam? Tak ada. Ketawa dia ada limit. Berapa minit sangat boleh ketawa tu dah. Duduk depan rancangan maharaja, raja lawak sedunia antarabangsa tu kan. Berapa lama sangat boleh ketawa. Jadi ketawa sakan tu akibatnya tuan-tuan menyebabkan berlaku maksiat. Ini kita bincang kat belakang lah tuan-tuan. Tapi tahu berapa nak boleh sampai tak tahu. Saya mati dulu, tuan-tuan mati dulu. Tengoklah siapa mati dulu tuan-tuan. Kat belakang ni ada satu tajuk, Az-Zajru Ad-Tahki, ingatan keras terhadap ketawa. Apa maksud ketawa di situ? Ketawa terbahak-bahak. Dahkul qahqahat, ketawa terbahak-bahak. Bagaimana ketawa terbahak-bahak, suara melantung kuat, mulut tenganga luas. Suara ketawa jenis macam ni, ketawa yang amat dibimbangi oleh alim ulama. Kenapa tuan-tuan? Yaqsu al-qulub, dia mengeraskan hati. Sedangkan hati ni tempat pancaran nur iman hidayah Allah Ta'ala. Sedangkan hati ni tempat tilikan Allah. Bila tempat ni keras kematu, apa jadi? Maka tak masuk hidayahlah pada hati yang keras kematu. Akhirnya apa yang berlaku? Maksiatlah yang menjadi raja dalam hati tadi. Akhirnya
neraka akibat terakhir dia. Maka bila masuk neraka, menangis akan. Sebab tu dia katakan orang-orang ni, orang yang ketawa sedikit nisbah pada dunia dan menangis banyak nisbah pada akhirat. Boleh faham tuan ni? Ahli-ahli neraka ni. Itu ini yang disebut oleh Malik ketika melihat kumpulan ini menangis. Malik berkata kepada Zabaniyah, iaitulah dia punya pekerja-pekerja neraka dia, malaikat yang membantu Malik. Lemparkan mereka ke dalam neraka, dan apabila telah dilempar, mereka serentak menjerit la ilaha illallah, maka suruhlah api neraka. Malik berkata, hai api, sambarlah mereka. Jawab api, bagaimana akan menyambar mereka padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Malik berkata, ambillah juga mereka. Maka maknanya bakarlah juga mereka. Maka jawab api, bagaimana akan dapat mengambil mereka sedang mereka membaca la ilaha illallah. Malik berkata, demikianlah perintah Tuhan Rabbul Arash. Maka ditangkaplah mereka oleh api. Ada yang sampai di tapak kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai di tengah badan, ada yang sampai leher. Maka apabila telah sampai muka, Malik berkata, jangan membakar muka mereka, kerana mereka telah lama sujud kepada Allah. Juga jangan membakar hati mereka, kerana mereka telah haus pada bulan Ramadan. Hati di sini kerongkong tuan-tuan, jangan membakar kerongkong mereka, kerana mereka telah haus pada bulan Ramadan. Maka tinggal dalam neraka beberapa lama sambil menyebut ya Arhamar Rahimin, ya Hannan, ya Mannan. Kita tak. Maka apa yang berlaku? Malaikat Malik memerintah kepada api neraka ini untuk mulakan kerja membakar ahli-ahli neraka ini. Siapa ahli neraka ini? Umat Muhammad. Umat Muhammad. Tiba-tiba tuan-tuan, kumpulan ini menjerit la ilaha illallah. Kan orang Islam kan selalu disebut la ilaha illallah. Kadang-kadang la ilaha illallah tu dalam keadaan terkejut. La ilaha illallah. Bukan atas nama tahlil, tapi atas nama terkejut. Bukan terkejut lagi, terkejut. La ilaha illallah. Macam gitulah. Terkejut je pasal Allah. Tapi Allah tu bukan Allah zikir, tapi Allah Allah. Gitulah Allah. Kan? Jadi hak ni pun begitulah. Bila dibalik ke dalam neraka api ni, la ilaha illallah. Pas neraka ni pula tuan-tuan, terkejut juga bila dengar kawan ni menyebut la ilaha illallah. Sedangkan la ilaha illallah ni tauhid tuan-tuan. Dia adalah tauhid dan dia adalah ibu sawat kepada iman orang Islam. Kita tubuh badan kita ni, kehebatan dan kemuliaan kita duduk di mana tuan-tuan? Antaranya iman lah. Pak iman tu berpusat di mana? Berpusat pada tauhid la ilaha illallah. Sebab itu perkataan ini cukup besar dia punya kesaktian dan keajaiban dia tuan-tuan. Kalaulah benar-benar masuk dalam tubuh badan kita, meresap pada hati, jantung kita, maka kalau benar la ilaha illallah tu, dia akan merubah tubuh badan kita sehingga memberi kesan kepada mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki. Segala benda tubuh badan kita ni akan dipengaruhi oleh la ilaha illallah. Itu sebab la ilaha illallah ni disebut sebagai as-sawrah asy-syamilah fi hayatil insan. Dia adalah revolusi menyeluruh dalam kehidupan manusia. Apa dia tu? La ilaha illallah. Itu sebab orang kafir lawan Nabi, bila mereka dengar Nabi ajak mereka kepada la ilaha illallah, ya ayuhan nas ad'ukum alla ilaha illallah. Manusia semua, aku nak ajak kamu semua pada la ilaha illallah. Apa respon orang kafir, tokoh-tokoh politik mereka tu tak? Orang hak menentang Islam dengan faham, bukan menentang Islam kerana mamai. Dah, hak bawah-bawah ni tuan-tuan, mereka penyokong, pengikut. Hak tu menentang Islam dalam keadaan tak ada hujah. Kenapa perlu ditentang Islam? Kerana mereka diperalatkan oleh orang-orang ranking atas, level politik lah biasanya tuan-tuan, orang atas ni. Level tokoh-tokoh. Yang level atas ni pula, mereka ada sebab kenapa mereka lawan Islam. Apa sebab mereka tuan-tuan? Sebab kepentingan mereka dicabar dengan Islam. Kenapa kepentingan mereka dicabar? Apakah Islam ni terlalu teruk, suka untuk menjatuhkan orang?
Tak, kerana asas kedudukan mereka didapati secara salah. Boleh faham tuan-tuan? Banyakkan masyarakat jahiliah ni, mereka hak jadi tokoh, jadi pemimpin, jadi imam kerana mereka mempergunakan orang bawah. Mereka jadi pemimpin secara zalim, bukan secara benar. Bila datang Islam, itu yang menjadi ketakutan mereka. Mereka tak boleh membiarkan Islam ni kita kata mempengaruhi masyarakat. Sebab orang akan nampak yang mana satu betul dan salah. Orang akan nampak yang mana satu zalim adil. Boleh faham tak? Jadi buat-buat ni lah menyeru supaya menentang la ilaha illallah. Bila dengar saja Nabi berintah, kami nak ajak kamu semua kepada la ilaha illallah, apa respon mereka tuan-tuan? Respon orang-orang politik, ketua atasan mereka kata apa? Hadhihi kalimatun yuharibuhal aqdamun as-salifun. Inilah perkataan yang untuk nenek moyang kami lawan sungguh-sungguh. Lawan sungguh-sungguh. Padahal bersangat pada kalimah la ilaha illallah. Kalimah je pun, kataan la ilaha illallah je pun. Tidak. Kita tak nampak la ilaha illallah. Tak. Ini adalah kalimah sakti. Bila saja masuk dalam hati, dia memberi kesan kepada jantung, akhirnya merebak kepada seluruh tubuh badan tadi, sehingga akhirnya mata melihat dengan la ilaha illallah, telinga mendengar dengan la ilaha illallah, tangan kaki bergerak bertindak dengan la ilaha illallah, jantung berfikir mengarah dengan la ilaha illallah. Itu sebab kekuatan pada la ilaha illallah ini amat ditakuti oleh musuh-musuh Islam dulu, kini dan selama-lamanya. Boleh faham tuan-tuan ni? Maka kalimah ni kalimah sakti, kalimatun thayyibah, kalimatun uzma, as-sarwat al-urwatul wusqa, disebut sebagai al-urwatul wusqa, la fisama laha. Kalau siapa yang berpegang dengan al-urwatul wusqa, dia tidak akan herok, sengit-sengit, takkan condong-condong. Dia akan melekat kuat kerana al-urwah wusqa ini adalah simpulan yang cukup ketat yang dijadikan sebagai pasak untuk dia jaga diri. Jadi wajib pada kita untuk belajar tentang la ilaha illallah. Belajar asas kepada iman kita la ilaha illallah. Maka di antara jelmaan kepada la ilaha illallah adalah amalan yang ikhlas. Keikhlasan yang kita lakukan dalam gerak kerja amalan beribadah kita, amalan sebagai seorang mukmin, seorang muslim, sebenarnya didorong daripada kalimah la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Tuhan tu banyak. Tuhan tu banyak, merata-rata Tuhan. Tak habis nak bilang Tuhan ni. Tapi hak sebenar ada satu. Hak sebenar. Boleh faham tuan-tuan ni? Dalam 2 malam lepas saya jumpa satu YouTube tuan-tuan, duduk tengok dalam TikTok saya kira tuan ni. Satu tokoh daripada Indonesia, dia bangkitkan, dia kata dalam Quran ni tak ada ayat yang Allah kata dia ada. Allah tak istilah pun dia ada. Dia wujud. Jadi dia menafikan mana kewujudan Allah ni. Dia kata dalam Quran tak ada bukti. Allah tak sebut Allah ni ada. Saya pulangkan kepada tuan-tuan lah, nak jawab dari mana. Jadi saya agak-agak kalau orang berujuh lagu tu, kata dalam Quran tak ada ayat kata dia tu ada. Kita nak jawab dari mana? Ada pandangan tak? Tak ada kan? Tak ada. Fikir-fikir mana? Tu qul huwallah tu. Qul huwallahu ahad tu. Itu katakanlah Allah itu Tuhan yang esa, Tuhan yang esa, bukan Tuhan yang ada. Sudah. Nak jawab dari mana tu? Kita jawab, kalau Allah kata dia ni Tuhan yang esa, maknanya dia adalah. Dia adalah, sebab tu dia istilah dia esa. Begitu. Macam kita lah sebagai mak ayah. Kita ni ayah. Ada benda kita kena sebut dengan anak-anak, ada benda kita tak payah sebut pada anak-anak. Sebab sendiri faham lah. Sebagai ayah, boleh tak kita nak baca senarai kewajipan kita depan anak? Min, ayah kena beri makan kat kamu tiap-tiap hari. Min, ayah kena bagi belanja kat hang tiap-tiap hari. Ada kita baca macam tu tak? Tak payah kata berabi masa je. Berabi halio, jimat sikit lah halio tu.
Jadi sama tuan-tuan. Bab Allah ni ada, tak payah beritahu. Kenapa tak payah beritahu? Allah datangkan pakej akal kita bila kita keluar daripada perut mak kita jadi manusia. Antara benda hak sudah melekat pada akal manusia ni, mereka tahu Tuhan tu ada. Sebab itu setiap Nabi-Nabi tak diajar untuk mengajar umat dia bahawa Allah ni ada. Tapi Nabi-Nabi 124,000 orang Nabi dan Rasul ni diajar oleh Allah supaya ajar umat dia bahawa la ilaha illallah, bukan Allah mawjud. Boleh faham kata? Apa maksud la ilaha illallah di sini? Iaitulah nak membersihkan tauhid, nak membersihkan akidah syirik daripada kepercayaan manusia, supaya mereka hanya pegang kepada tauhid. Jadi tak payahlah ajar Allah ni ada, tak payah. Sebab benda tu tak ajar pun orang tahu. Apa bukti? Bukti dia tuan-tuan, orang asli di hutan Amazon pun ada Tuhan, tuan-tuan. Dia selalu dia sebut. Kajian dibuat arkeologi pada tapak-tapak pembangunan kehidupan manusia sejak ribuan tahun dulu, 5,000 tahun tamadun di Mohenjo-daro Harappa di benua India, tuan-tuan. Yang usia tamadun tu 5,000 tahun. Bila dijumpai kisah-kisah kehidupan mereka, ahli sejarah melihat ada patung sembahan, tuan-tuan. Patung ia dianggap sebagai goddess dalam kehidupan mereka, dewi-dewi yang disembah, dipuja sebagai Tuhan. Itu di India. Pergi ke sebelah China, sama juga. Tamadun yang dijumpai di lembangan Sungai Kuning, dijumpai ada patung-patung, kepala, tangan, cuma masalahnya patung tu. Jadi kadang-kadang tangannya ada 2-3, kadang-kadang kepalanya 2-3, tuan-tuan, patung. Jadi nak ceritanya, kepercayaan kepada Tuhan tu ada, itu adalah perkara nature yang datang serentak dengan datangnya kehidupan manusia. Cuma manusia ni ketika bertuhan, kat situ jadi masalah pada mereka. Masalah bagaimana Tuhan, bukan ada ke Tuhan. Masalah soalan kepada ada ke Tuhan itu tak perlu ditanya. Manusia ada Tuhan, percaya pada Tuhan. Siapa yang menolak Tuhan, mereka menolak suara hati, menipu diri. Golongan ateis ini semakin membesar, tuan-tuan. Golongan ateis ni, dalam bacaan Wikipedia hari ini ada 1.1 bilion orang. Itu yang dicatat rekod, 1.1 bilion orang. Semakin besar tu. Agama yang sedang favorit sekarang ni anak-anak muda kita, ramai dah ikut, adalah agama tak ada Tuhan. Agama tak ada Tuhan. Jadi golongan ini menafikan suara hati. Boleh faham, tuan-tuan? Jika kan kita selalu sebut kata-kata orang barat, tuan-tuan, saya tak ingat nama dia. Dia kata kalau dunia ini tak ada Tuhan, kita mesti bermesyuarat lantik segera seorang Tuhan. Sebab dunia ni tak boleh tak ada Tuhan, kena ada Tuhan. Seorang orientalis Perancis, Voltaire kata, kalau dunia ni tak ada Tuhan, nescaya aku tak berani nak tinggal bini aku kat rumah. Pasal apa? Aku tak percaya kat dia. Dia buka pintu belakang gitu. Tapi kenapa dia tak buat? Kenapa aku yakin dia tak buat begitu? Sebab ada Tuhan. Itu pandangan Voltaire, seorang ahli falsafah, pemikir Perancis. Nak ceritanya bahawa kepercayaan kepada Tuhan ni ada nature. Siapa yang menafikan, itu dia membunuh suara hati dia. Suara hati dia. Boleh faham tak? Cuma bagaimana Tuhan itu? Satu ke dua, hitam ke putih, atas ke bawah. Yang itulah yang memerlukan bimbingan. Maka atas dasar itulah Allah datangkan 124,000 orang Nabi dan Rasul sepanjang masa untuk mengajar benda itu, supaya manusia tidak tersilap langkah pada la ilaha illallah. Walaqad arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sesungguhnya kami telah utuskan pada kumpulan sebelum kamu ya Muhammad
Nabi-nabi dan rasul-rasul semua mereka menyeru la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan aku, dan sembahlah kamu semata-mata pada aku. Jadi ini ada la ilaha illallah ni tuan-tuan, tapi masuk neraka juga. Sebab apa? Sebab apa? Antara kita tahu amalan yang menyebabkan orang mukmin tak selamat di akhirat, antaranya apa tuan-tuan? Sudah tentu kita duk sebut selalu, amalan tidak ikhlas. La ilaha illallah tu ada, percaya, tapi ketika beramal, la ilaha illallah tu tidak bereaksi, tidak berfungsi, dia mati tuan-tuan. Tapi ada la ilaha illallah tu, boleh faham tuan-tuan? Jadi ketika beramal, dia beramal dengan syirik. Ingat tuan-tuan, amalan yang tidak ikhlas itu syirik. Cuma syirik itu bukan syirik besar, syirik pada zat, syirik pada perbuatan, af'al, syirik pada sifat, bukan itu, tapi syirik pada niat. Boleh faham? Pada niat. Hati-hati kita ni, kita bayangkan mangkuk. Bayangkan mangkuk. Sepatutnya mangkuk satu ni nak dipenuhkan dengan la ilaha illallah, nak dipenuhkan dengan keyakinan kepada Allah semata-mata. Maka sepatutnya kalaulah diisi dengan la ilaha illallah, maka manifestasi jelmaan daripada keyakinan la ilaha illallah itu akan memantulkan tindakan yang hanya bersifat la ilaha illallah, hanya bersifat la ilaha illallah. Pada kerja buat dia, siang malam pagi petang, seorang ke ramai ke, semuanya bersifat la ilaha illallah, iaitulah ikhlas. Tiba-tiba dia tak jadi ikhlas. Pasal apa tak jadi ikhlas ni? Sebab ketika dia beramal, hati dia ni, mangkuk tadi, ada benda lain masuk. Faham tak? Ada kepentingan niat lain. Kepentingan niat lain masuk. Bila kepentingan niat lain masuk, dia bergelumang dalam mangkuk jantung kita tu, hati kita tu, maka di situ dia jadi apa? Dia jadi syirik. Maksud syirik ni berkongsi, perkongsian, syarikat, syirik. Syarikat datang dalam perkataan syirik lah. Perkongsian. Dah hati kita berkongsi dah la ilaha illallah dengan li ajli ghairillah, macam-macam, kerana pangkat, kerana kedudukan, kerana puji-pujian, kerana macam-macam dah kat situ. Maka di situlah berlakunya kecamuk ataupun suasana yang tidak bersih pada hati kita. Nampak tak tuan-tuan? Itu bahaya pada amalan yang tidak ikhlas. Tapi la ilaha illallah ni tetap juga. Lepas daripada kita dah mensyirikkan Allah pada kerja tu, kemudian kita kembali balik la ilaha illallah balik. Lepas tu bila nak buat amalan lain, syirik balik. Itu masalah kita. Hilang, datang dan pergi, datang dan pergi. Kan kita selalu ingatkan bahaya syirik. Bahaya syirik ni kita ingatkan tuan-tuan. Apa bahaya syirik? Bahaya syirik ni tuan-tuan, dia boleh bersahabat rapat dengan iman. Dia tidak menendang iman. Kalau kufur, dia menendang iman. Ni, jantung kita, Tupperware tadi, bayangkan Tupperware. Kalau yang masuk tu kufur, iaitulah lawan Tuhan, tak percaya kat Tuhan, bermusuh dengan Tuhan. Bila dia masuk dalam mangkuk jantung kita, datang iman nak join sekali, dia tendang keluar, tendang. Boleh faham tak? Sebab dia kufur. Maka kufur ni menendang iman, menyebabkan iman tak ada ruang nak duduk dalam mangkuk jantung kita. Itu kufur. Tapi kalau yang ada dalam tu syirik, bila datang iman, dia ajak masuk. Jom join sekali, dia kata. Jom sekali. Maknanya syirik ni dia boleh bersahabat rapat dengan iman. Sebab tu orang beriman pada masa sama dia boleh juga jadi syirik. Selalu kita disebut dulu. Sebab itulah ada di antara amalan orang yang berla ilaha illallah ini tiba-tiba mengakibatkan masuk neraka wal-a'yadzubillah. Kenapa? Ada jagaan niat yang tidak sebenar-benar tulen dan bersih, tidak khalis lillah. Boleh faham tuan-tuan ni? Dia dalam Quran ni comel sangat tuan-tuan. Allah Ta'ala bayangkan kepada kita tentang ibadah yang ikhlas. Comel sangat. Kita ingat ayat ni tuan-tuan. Ustaz kita ingat tu ayat tentang air susu. Air susu binatang tak penangkal tu. Wa min bayni damin wa farasin labanun musaffa, labanun khalis lisyaribin. Itulah. Waktu Allah nak jelaskan tentang kedudukan air susu,
susu tu kan, putih kan, putih melempak kan susu. Kemudian khalis, suci bersih. Rupa-rupanya Allah sebut dalam Quran tu, surah Al-An'am, tak salah saya, Allah sebut benda tu duduk antara damin wa farasin, duduk di antara kantung di antara darah dan juga kantung najis. Farasin, najis dan darah. Tiba-tiba ada satu kedudukan ketiga, iaitulah air susu. Yang sifat air susu tu putih melempak. Ya Allah, kalau terkena darah sikit je tuan-tuan, putih dah tercemar. Kalau kena tahi sikit je, putih dah tercemar. Tapi bila kita perah air susu tu, putihnya ya Allah. Dan kita minum pun fresh dan tak ada sebarang confuse pada air susu tadi. Pasal suci bersih, khalis. Itulah Allah gambarkan amalan yang khalis, yang perlu kita bagi kat Tuhan, khalis. Jadi kalau beramal tanpa ada nilai khalis, nilai ikhlas, itulah yang berlaku. Dia benar masuk dalam neraka wal-iyadzubillah. Antara lain tuan-tuan, perkara yang menyebabkan amalan kita tak dapat menyelamatkan kita pada akhirat ialah apabila kita mati bawa rasa sombong. Dia faham tuan-tuan? Sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Hadis sahih. Tidak masuk syurga orang yang dalam hatinya ada mithqala dzarrah. Mithqala dzarrah tu ayat kita dulu duk terjemah sebagai sebesar biji sawi. Zarrah hari ni ustaz-ustaz kita terjemah sebagai atom. Dalam hatinya ada sebesar atom rasa sombong. Betul. Ahli syurga dia tak boleh ada sombong. Satu, dalam hadis sahih kan, dalam kitab Sahih Muslim ada disebut tentang debat antara syurga dengan neraka. Kata baca dah hadis. Neraka dengan syurga berdebat. Ahli syurga tanya, kenapa kamu ni, kenapa ahli neraka, neraka tanya, kenapa aku ni al-jababir wal mutakabbirun, kenapa dalam perut aku ni penuh dengan orang yang al-jababir. Jababir ni kita kata samsing kedai bel. Hak jenis abalung fadi. Kenapa bawa abalung fadi duduk dalam perut aku ni? Wal mutakabbirun, dan orang yang sombong. Kemudian yang syurga pula dia kata aku pula orang-orang yang dhaif, orang-orang miskin. Nampak macam tak seimbang. Patutnya seimbanglah. Ada sikit hak lemah, ada sikit hak kuat. Ada sikit hak lemah, ada sikit hak kuat, baru seimbang. Maka akhirnya Allah buat keputusan. Allah kata apa? Kamu wahai neraka adalah azab yang aku jadikan untuk mengazab mereka yang sombong dan juga samsing. Dan kamu pula wahai syurga dijadikan sebagai rahmat aku kepada orang-orang yang aku berikan rahmat pada mereka. Barulah syurga neraka berhenti berbahas. Pasal Allah isytihar. Neraka tempat azab Tuhan, syurga tempat rahmat Allah. Maka siapa hak dapat azab? Iaitulah al-mutakabbirun wal jababirun, orang-orang yang takabur dalam hatinya dan juga sombong, hak gedebel-gedebel ni tuan-tuan. Hak jadi tak takut mati mereka ni. Hak ni pula jadi rahmat kasih sayang Allah. Maka orang yang dapat kasih sayang selalunya orang yang jiwa dia lembut, hati dia bersih tuan-tuan. Biasanya dari kalangan du'afa, orang-orang yang lemah, ditindas, orang-orang miskin tuan-tuan. Ini dia baru tenang syurga dan neraka. Jadi tuan-tuan, kibir itu antara penghalang kepada syurga. Boleh faham tuan-tuan ni? Kemudiannya bila diseru kepada api ni untuk mamah pada tubuh badan tadi, maka pada peringkat awal api neraka tak sanggup untuk memamah kerana melihat ada iman, ada la ilaha illallah dalam diri orang-orang ni. Tapi apabila dibacakan perintah Tuhan oleh Malik menyebut bahawa Allah Ta'ala yang memerintahkan supaya kamu memamah mereka ini, maka barulah api menangkap mereka, membakar segala apa yang ada pada tubuh badan mereka tuan-tuan ni. Tetapi tidak dibakar pada bahagian muka sebab masih lagi sujud. Maknanya di sini tuan-tuan, walaupun matan hadis ni dhaif, tapi kita boleh ambil sebagai iktibar dan jagaan kita. Ahli-ahli neraka ni masih lagi sujud pada Tuhan tuan-tuan ni, masih lagi sujud. Tapi sujud yang tidak ikhlas kerana Allah.
sujud yang tidak yang tidak masih lagi tidak suci bersih pada Allah Taala, disertakan dengan sombong dan juga syirik tadilah. Begitu juga mereka ini juga masih lagi berpuasa, sehingga kan api melihat pada esophagus ni, saluran makan minum kita ni, bagaimana kesan-kesan lapar dan dahaga masih ada pada diri orang-orang yang jadi umat Islam ni. Sebab itu neraka respect pada orang ni, tak membakar hangus pada bahagian ni, tapi masih juga tidak menyelamatkan mereka daripada kemurkaan Allah. Dan kerana takdilah antara yang lain tuan-tuan, iaitulah adanya rasa selamat daripada kemurkaan Allah. Itu tak boleh juga tuan-tuan. Overconfident. Kita diminta supaya sentiasa berbaik sangka dengan Tuhan, tapi jangan ada overconfident. Overconfident kita nak terjemah macam mana tuan-tuan? Keyakinan melampau, keyakinan terlalu yakin. Maknanya bila dah overconfident, dia tak buat kerja tuan-tuan. Sekali tu saya duduk sembang dengan kawan saya tuan-tuan. Dia doktor, PhD. Sembang, dia sebut macam mana? Ustaz, saya confident masuk syurga Ustaz. Kita nak lipat mauk dia ni, ingat dia tu PhD, aku tak ada PhD, aku diam je. Confident je dia tuan-tuan. Ustaz, saya syurga Ustaz. Padahal tajuk ni lah kita duk likan dalam kuliah pengajian tuan-tuan. Jangan overconfident. Pasal apa tuan-tuan? Antara sebab confident kita tu boleh rosak, boleh jadi terbalik kuang. Nampak dah pintu syurga depan, tiba-tiba boleh jadi terbalik, duduk belakang pula pintu syurga, neraka pula depan. Apa jadi tuan-tuan? Apa antara sebab? Gangguan iblis syaitan tuan-tuan. Hawa nafsu dunia. Takkan mudah iblis syaitan nak biar kita tuan-tuan melangkah dengan selamat ke depan. Kita dah bincang dah. Iblis syaitan ni, dia punya gerak kerja dia 25 jam sehari semalam tuan-tuan. Bukan setakat 24 jam sehari semalam dah, 25 jam sehari semalam. Yang keduanya tuan-tuan, dia orang ni setiap hari dia orang buat postmortem terhadap kerja-kerja mereka. Setiap hari. Ini hadis sahih tuan-tuan, berkenaan dengan postmortem yang dibuat oleh dunia iblis syaitan terhadap operasi menghancurkan kehidupan kita umat Islam. Setiap hari buat postmortem. Ini tuan-tuan sebab tu jangan overconfident bab ni. Tapi baik sangka itu antara kekuatan umat Islam. Kita diajar supaya baik sangka. Beza dengan overconfident. Overconfident ni menyebabkan kita cincai, kita kata apa, buat remeh-temeh, buat berlebih kurang pada benda yang sepatutnya kita jaga, terutama pada serangan musuh-musuh kita tuan-tuan. Dan sifat musuh kita ni boleh kata sifat ghaib belaka tuan-tuan. Kita ni berurusan dengan perkara ghaib. Keimanan pun urusan ghaib. Bahaya pada kita pun perkara ghaib tuan-tuan. Syaitan dari kalangan manusia, kan? Dalam kategori setan tu ada setan manusia, kan? Sebut setan lah sedap sikit. Syaitan rasa macam tak sampai je. Setan melekat sikit. Setan manusia ni lagu mana tuan-tuan? Dari kalangan manusia. Lagu mana ni? Iaitulah pada watak manusia tu ada perangai setan. Benda tu nampak tidak tuan-tuan? Nampak. Benda tu perkara ghaib. Dia cuma nampak apabila kawan tu buat operasi setan tu. Yasuddu an sabilillah, dia menyekat kita daripada sampai kepada laluan Allah dengan selamat. Setan dia tuan-tuan. Tapi dia tu isteri kita, suami kita, anak kita, mak ayah kita, jiran, kekasih, kesayangan. Ya Allah, nampak tak kesyaitanan pada diri dia? Tak nampak sebab benda tu ghaib. Boleh faham tuan-tuan? Jadi bab-bab ni berat belaka tuan-tuan. Ujian pada urusan kehidupan nak sampai ke akhirat. Tapi kita fahamlah berat ujian ni kerana besar dia punya ganjaran. Inna aizamil bala, inna aizamil jaza li aizamil bala. Pahala yang besar, ganjaran yang besar adalah berasaskan bala yang besar.
ujian yang besar. Tapi pastikan berjaya dalam ujian itu. Ujian besar tiba-tiba kita kata habis tak balik modal lah tuan-tuan Kemudian bila dihumban masuk neraka, apa yang dibuat oleh ahli neraka ini dari kalangan umat Muhammad, ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang bersifat segala bersifat kasih di atas segala yang kasih yang lain. Itu sebut sifat kasih sayang Allah. Pasal itulah mereka nak bodek Allah untuk selamatkan mereka. Ya Hanan, yang dalam kasihan belasnya. Hanan, kasihan belas. Ya Mannan, ya Mannan, yang banyak pemberiannya pada orang lain, pada makhluk lain. Itulah yang diseru oleh manusia yang diumbat masuk neraka ini. Kemudian apabila telah selesai hukuman mereka, ada masa lagi ke? Tak? Boleh ke? Sikit lagi ni. Pukul 11 dah. Boleh pukul 11. Tengok jam mula rasa macam patut jangan tengok jam Ingat waktu duduk belajar di pondok dulu, pondok tepi jalan. Tengok jam je tuan-tuan. Pasal apa? Pasal duk lah kedai mana nak pergi. Tepi jalan tu berselera kedai. Di apa ni, Morba Bantau tu lagi. Morba Bantau tu jualan. Alah, kita nak bayar lah. Nasi dagang mesin ni. Ketupat tu, ketupat Terengganu tu kan. Depan tu. Itu kita hantu lagi tu. Tak dengar dah. Orang duk ngajar duk tepi jalan tu. Tak mau. Morba Bantau. Jalan ke Kuala Berang. Morba Bantau. Situ ada pusat pengajian sampai sekarang lah. Sampai sekarang dia lagi. Kawasan tu dah jadi macam pasar dah. Dah sampai Kuala Berang? Belum. Dia daripada pusat bandar tu lebih kurang dalam, kalau daripada Bulatan tengah tu lebih kurang dalam 7 km gitu je. Habis sekarang ada lagi. Sekarang menantu dia teruskan pengajian tu. Itulah waktu duduk dengar-dengar begitulah tuan-tuan Sekali tu bila saya terjumpa kitab ni. Asalnya saya jumpa kitab Arab, kecil kitab Arab tu dalam pesta buku di Kelantan. Sekali dia pendek-pendek, subhanallah, kata ini benda yang aku dengar daripada pengajian tu. Rupanya benda-benda macam ni juga. Benda yang kita duduk belajar. Ini yang dibincangkan di tempat sana. Kemudian bila telah selesai hukuman mereka, maka Allah Ta'ala memanggil Jibril AS dan bertanya, ya Jibril, bagaimanakah keadaan orang-orang yang bermaksiat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawab Jibril, ya Tuhan, engkau lebih mengetahui. Lalu dia beritahu. Ingat tuan-tuan, banyak matan-matan hadis yang sahih-sahih tuan-tuan yang menunjukkan bagaimana Allah ni tanya kepada Jibril, pada malaikat-malaikat lain. Malah Allah tanya pada makhluk dalam Quran tu kan, surah Taha tu kan, Allah tanya pada Nabi Musa, ma biyadika ya Musa, hei Musa, hang pegang apa tu? Kan? Hang pegang apa tu? Jadi Allah tanya, Allah tak tahu. Dia tu Allah, tapi tanya boleh. Setengah orang dia lipat, dia pusing ayat tu. Itulah mana Tuhan yang bersifat Tuhan. Lemah juga Tuhan. Kalau tidak dia tak tanya kalau dia dah tahu. Jadi kita nak jawab dari mana Tuhan? Jawab kita, pengalaman kita. Bila orang tanya soalan, tidak semestinya dia tak tahu. Tidak semestinya dia tak tahu. Saya ingat lagi tuan-tuan, satu kali tu pensyarah saya waktu di UM tuan-tuan, dia tanya saya satu soalan yang saya rasa tak logik. Soalan tu dia tanya kepada saya. Dia ni ulama' tuan-tuan, standard ulama' dari Kelantan. Masih hidup lagi. Kebetulan baru ni saya jumpa seorang pelajar di universiti, anak kepada tu guru saya ni. Anak ayah dia masih hidup. Tanya dia, ayah macam mana sekarang? Dia cerita dalam Zul Ustaz, dia kata nak berjalan dengan ayah Kelantan. Saya ingat tentang ayah dia ni, satu ketika dia tanya saya ayat apa? Hadza min fadli rabbi. Ayat tu, hadza min fadli rabbi. Jadi dia tanya tentang asal usul ayat ni pada saya. Saya dah bermenung. Saya jawablah. Cuma saya dah bermenung. Tak pernah sahabat Ustaz ni tak tahu. Tapi bila kita matang ni kan, kita faham. Tidak semestinya orang tanya soalan dia tak tahu.
Tapi dia antaranya dia nak apa? Nak uji kita pada kan? Nak uji lagi, nak apa lagi? Nak suruh kita aware. Ada istilah aware. Aware ni cakna tuan-tuan. Kita jangan tak cakna benda-benda penting ni. Maka sebagai satu cara dia nak suruh kita sedar balik, jangan kamu lalai pada kepentingan ayat ni. Maka dia tanya kita benda-benda yang simple ni. Boleh faham tuan-tuan Jadi Allah bila tanya Jibril, maknanya tanya sebab apa ni tuan-tuan? Di sini kita boleh faham bagaimana didikan Allah dalam peristiwa ni. Allah nak kita faham tentang tugas. Bila kita berikan satu-satu tugas kepada seseorang, maka kita sebagai ketua hormat tugas. Dah faham tuan-tuan? Pertama kita buat program lah Ustaz Harun selalu buat program kan. Ni nak raya pula ni. Sebelum raya Idul Ramadan lah. Jadi kita tugaskan yang ni bahagian ni. Bila kita tugaskan, kita bagi amanah dan kepercayaan kat dia. Jangan lepas kita suruh dia buat kerja, kita tunjukkan kita tak percaya kat dia. Apa didikan kita ambil dari mana ni? Daripada ada hadis urusan agama yang kita belajar. Allah Ta'ala dah tugaskan Jibril buat kerja ni, maka Allah berurusan dengan Jibril pada bidang kerja Jibril AS. Boleh faham tak? Itu nak cerita bagaimana tarbiyah di situ. Yang keduanya, kadang-kadang orang tua duk tanya kita ni pasal nak mesra dengan kita. Nak mesra dengan kita, dia tanyalah, di mana tu? Padahal tengok dah kita pakai pakaian sekolah. Jam 7 pagi. Takkanlah nak pergi main bola kan, pakai pakaian sekolah. Saja dia tanya nak bagi mesra tuan-tuan. Ala wajhil ulsi, untuk datangkan kasih sayang. Itulah. Jadi Allah tanya Jibril, faham kita pada skop bidang tugas Jibril. Maka menjawab Jibril, ya Tuhan, engkau lebih mengetahui. Lalu diperintah, pergilah engkau lihatlah keadaan mereka. Maka pergilah Jibril AS kepada Malik yang sedang duduk di atas mimbar di tengah Jahannam. Dan ketika Malik melihat Jibril, segera bangun hormat dan berkata, ya Jibril, mengapa engkau datang ke sini? Jawabnya, bagaimana keadaan rombongan yang bermaksiat dari umat Muhammad SAW. Maknanya Jibril tanya kepada Malik, lagu mana buat Muhammad tu kan, Muhammad SAW yang dihumban masuk di sini, bagaimana keadaan mereka? Jawab Malik, sungguh ngeri keadaan mereka dan sempit tempat mereka. Mereka telah terbakar badan dan daging mereka, kecuali muka dan hati mereka masih berkilauan iman. Jibril berkata, bukalah tutup mereka supaya saya dapat melihat mereka. Tutup ni tuan-tuan, sebab neraka ni ada penutup tuan-tuan. Neraka ada penutup. Alaihim muqsadah. Alaihim muqsadah. Muqsadah ni penutup. Apa fungsi penutup tuan-tuan? Kita masak nasi kan, kenapa akak letak penutup kat atas? Masak nasi nak suruh cepat masak lah kan, nak suruh cepat masak. Masak Maggi tuan-tuan, letak penutup kat atas. Itulah gambaran ahli neraka. Nak suruh panas dalam tu sampai ke tahap maksimum. Boleh faham tak? Padahal tak tutup pun neraka dah, panas dah, ngeri dah, tapi dah Allah datangkan secara maksimum. Tuan-tuan boleh faham Pada masa yang sama, keseronokan yang namanya syurga juga sifatnya maksimum. Sebagaimana azab yang maksimum, begitu juga nikmat syurga yang bersifat maksimum. Jadi pilihlah antara dua tu. Nak pilih antara dua tu, yang pertama iman, yang pertama ilmu kena ada. Yang kedua ilmu yang ada tu dibawa pada iman. Maka iman itulah yang mendatangkan rasa percaya dan yakin kita tu. Ni kita dalam bulan Mi'raj. Mi'raj Nabi ni, Isra' dan Mi'raj Nabi ni tuan-tuan, ini adalah perjalanan Allah Ta'ala nak mengajar kita kebenaran perkara ghaib. Allah jalankan Nabi, tapi tujuannya bukan Nabi. Nabi itu pemimpin kita. Tujuannya nak mendidik, meyakinkan kita. Yakinkan kepada apa tuan-tuan? Perkara ghaib. Perjalanan Isra' Mi'raj ini melibatkan perkara ghaib dan nyata. Nyata pada urusan Mekah dengan Palestin.
Ghaib daripada Palestin, Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Itu perjalanan ghaib. Yang Nabi tengok apa dalam perkara ghaib tu, tuan-tuan? Urusan roh, urusan syurga neraka. Urusan syurga neraka. Kenapa kita kena percaya pada benda-benda macam ni? Sebab perkara itulah yang Allah datangkan kepada Nabi. Atau kita tak percaya pada Nabi, atau lagi teruk daripada itu, kita tak percaya pada ayat Quran. Atau dalam Quran tu disebut apa kan? Subhanallazi asra bi abdi lailan tu ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haula. Ini ayat penting. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada hamba kami, iaitu Nabi SAW, min ayatina, sebahagian daripada bukti kebenaran kami. Itu tujuan kenapa Allah Isra Mi'rajkan Nabi. Ingat tuan-tuan, satu perkara dalam urusan kehidupan kita mesti ada tujuan. Tak ada benda yang berlaku tak ada tujuan. Istilah agamanya disebut maqasid. Setiap benda mesti ada maqasid dia. Maka antara maqasid Isra Mi'raj, terang Allah sebut situ, untuk kami tunjukkan sebahagian daripada tanda kebesaran kami kepada hamba kami Nabi SAW. Allah nak tunjuk pada Nabi, kan? Nabi ni tak yakin lagi ke? Loh, kenapa pula tak yakin dia Nabi? Allah tunjuk pada Nabi, sebenarnya dia aim pada kita. Sebab ada di antara kita orang tak yakin. Bila kita faham ayat tadi, maka kita pun yakinlah pada perkara agama, perkara ghaib, kerana itulah yang ditunjukkan kepada Nabi SAW. Dalam istilah kita orang panggil apa, tuan-tuan? Pukul anak sini menantu. Pukul anak sini menantu. Nak lepuk kepala menantu tak gampang. Yang bermasalah menantu, nak lepuk kepala dia, ya Allah, tak gampang, tuan-tuan. Lepuk kepala anak. Orang kata lepuk anak tu pasal nak sini menantu. Ada, tuan-tuan. Maknanya Allah jalankan Nabi untuk kita lah. Kita umat dia. Kita yang akan berhadapan dengan urusan syurga neraka, urusan ghaib. Akan ada persoalan dalam hati kita. Ya ke? Ya ke? Betul ke? Betul ke? Untuk jawab ya ke? Betul ke? Betul ke? Allah bawa Nabi pada perjalanan itu. Bukan masalah Nabi ni nak yakin dia Nabi. Boleh faham, tuan-tuan? Itu perkara besar daripada Isra Mi'raj yang kita sandarkan, kita selaraskan dengan cerita neraka yang kita bincang. Neraka ni perkara ghaib. Jadi macam mana kita boleh membuktikan perkara ghaib ni? Dengan peristiwa Isra Mi'raj. Boleh faham, tuan-tuan? Tak, itu berlaku pada Nabi, kita bukan Nabi. Itu keistimewaan orang Islam. Keistimewaan pada orang Islam ialah badan tubuh Nabi itu merupakan kebenaran pada dia orang. Keyakinan besar kepada umat Islam. Dan rekod dalam sejarah tidak pernah lagi kita berjumpa Nabi mengkhianati kerasulan dia. Tak pernah. Ni pasal perkara ghaib ni, tuan-tuan. Kalau kita lah, tuan-tuan, kalau kita yang alami benda tu, saya ingat siang malam pagi petang, tuan-tuan, dia bawa cerita tu tak habis-habis. Tak habis-habis. Kita dipanggil menghadap Sultan Brunei. Banyak kali dah saya sebut nama Sultan Brunei tu tadi dalam kuliah kita. Betul-betul lepas ni dia panggil jemput sekali tu, untung juga kan. Kita dipanggil menghadap Sultan Brunei. Panggil, tuan-tuan. Lepas daripada kita menghadap, kita dapat anugerah daripada dia segala macam. Kemudian kita jumpa kawan-kawan. Kita tak beria dengan cerita tu. Orang tanya kita, mana pergi ni? Tak ada seminggu ni. Jumpa Sultan Brunei. Kemudian dia buat begini. Itu yang sekadar tu lah kita cerita. Minggu depan, dah tutup cerita tu. Lepas tu, tutup cerita tu. Maknanya, kita ni tak beria dengan cerita tu. Pasal apa? Pasal pada kita, bukan isu jumpa dengan Sultan Brunei yang pentingnya. Tapi isu lain yang lebih penting. Tugasan yang Sultan Brunei suruh kita buat, itu yang lebih penting. Ada penjumpa dengan Sultan Brunei tak penting. Penting tapi tak penting. Dia tak dibuat sebagai sembang siang malam pagi petang. Sama dengan urusan Nabi. Nabi jumpa Allah. Nabi bertemu dengan perkara ghaib. Penting tak? Penting sangat. Tetapi dalam Quran, ayat penting tu satu ayat. Surah Al-Isra ayat pertama.
Lepas tu tak ada dah cerita tu. Ayat lain dah. Selepas tu ayat tentang Bani Israel. Sehingga kan surah Isra juga dikenali sebagai surah Bani Israel. Cerita Isra yang penting jumpa dengan Allah tu satu ayat je. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dalam Islam bukan dia nak perkara tu. Yang Islam nak suruh kita ambil iktibar, ibrah, tadabburnya pada apa poin daripada peristiwa Isra Mi'raj. Apa poin? Boleh faham tuan-tuan? Iaitulah keyakinan kita kepada perkara ghaib. Keyakinan kita pada urusan agama, sebesar-besar perkara ghaib adalah Allah Ta'ala Tuhan punya ghaib, Tuhan punya agama. Sahibul ghaibat wa sahibud din, dia adalah Allah Azza wa Jalla. Maka yakin kita pada batan tubuh Allah, zat Allah, sifat af'al Allah, maka itulah yang sebenar-benarnya. Kerana daripada yakin kita pada zat af'al dan sifat Allah, adanya kewajipan-kewajipan yang perlu kita lakukan. Untuk apa? Untuk Allah ke? Untuk diri kita, kebaikan dan kelepasan akhirat kita. Itu yang penting. Bukan cerita perjalanan yang cukup hebat tadi, walaupun perjalanan tu penting. Macam peristiwa Sultan Brunei tadi. Boleh faham tentang ni? Habis dah. Kat mana dah? Ya Jibril, mengapa kau datang? Bukalah tutup mereka supaya saya dapat melihat mereka. Sampai sinilah tuan-tuan berhenti kat sini. Tak dah habis sampai ke bawah sikit lagi. Itu dia punya alam dia. Ada apa-apa kawan-kawan nak tambah, silakan nak tambah apa-apa. Baji, Ustaz, silakan nak tambah apa-apa. Assalamualaikum. Neraka bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Paling risau Nabi ni, risau dia sampai Nabi menangis. Ada 3 zaman. Zaman permulaan Islam, zaman pertengahan Islam dan akhirnya. Dalam 3 zaman ni, zaman mana yang banyak masuk neraka buat ni? Allah malam. Terima kasih Haji. Haji ingatkan kita tentang cabaran kita. Kita berada pada zaman akhir Islam ni. Zaman akhir Islam, zaman permulaan Islam tu kita boleh andaikan juga zaman sebelum Nabi dapat tauliah kerasulan, dan zaman pertengahan Islam tu zaman Nabi dilantik, ditauliahkan menjadi rasul, dan zaman akhir Islam itu zaman selepas Nabi meninggalkan umat dia. Maka sudah tentu bahayanya duduk pada zaman akhir ini. Pada masa yang sama ada perbincangan juga tentang zaman-zaman ni tuan-tuan. Zaman yang Nabi SAW ada juga ada sifat bahaya dia. Waktu tu Nabi ada, tapi ada juga sifat bahaya yang cukup dahsyat ketika itu. Apa dia? Iaitulah orang-orang yang menentang Nabi terang-terangan. Orang-orang yang menentang Nabi terang-terangan. Walaupun bukti kebenaran Nabi dan Islam ini nampak depan-depan, mereka boleh nampak mukjizat Nabi secara benar depan mata. Sebab Allah bekalkan mukjizat ni bukan sekadar dalam bentuk maknawiyah, tapi dalam bentuk hissiyah, kan? Hissiyah. Nabi boleh tunjuk belah bulan, Nabi boleh tunjuk air keluar dari tangan, tuan-tuan, jari-jari tangan. Tapi masih ada juga orang yang tak percaya. Kenapa tak percaya? Antaranya digula-gulakan oleh ketua-ketua mereka, tuan-tuan. Yang menentang Islam ni bukan kerana mereka faham Islam tak apa, bukan kerana mereka pernah bersama dalam program dengan Nabi. Sebab tu hari ni pun ada bentuk program pemimpin bersama masyarakat, kan? Kenapa program tu penting, tuan-tuan? Kerana orang ramai, rakyat jelata ni dia mesti kenal pemimpin. Kalau dia tak kenal pemimpin, macam-macam propaganda kempen lagu, tuan-tuan. Sama dengan Nabi. Hak dok serang Nabi tu banyak kes mereka tak kenal Nabi tu siapa. Dan kerana diperalat, digula-gulakan oleh pihak-pihak atasan. Tapi bila mereka pernah berhadap dengan Nabi, berurusan dengan Nabi, subhanallah, mereka akan terkejut melihat bagaimana keindahan, kesempurnaan yang Allah Ta'ala datangkan menerusi fizikal Nabi dan akhlak Nabi. Seorang wakil kerajaan kafir yang dihantar oleh kerajaan kafir untuk cek Nabi ni, apa nama dia? Abu Mas'ud As-Saqafi. Abu Mas'ud As-Saqafi. Dia ni ditugaskan oleh Abu Sufyan ketika Abu Sufyan belum lagi Islam.
untuk pergi tengok. Jumpa dengan Muhammad, kamu buat laporan kepada kami. Betul ke Muhammad tu? Dia mengaku jadi Rasulullah. Betul kepada pandangan kamu? Sebab kamu ni alim dengan agama-agama samawi yang lain, Taurat dan juga Injil Zabur ni, kamu alim. Cuba pergi tengok. Maka Abu Urwah ni dia pergi tengok, tuan-tuan. Pergi tengok semua. Observe, betul lah, observe. Dia tengok depan macam mana cara Nabi melayan sahabat-sahabat dan cara sahabat berurusan dengan Nabi. Sehingga kan dia buat laporan kepada kerajaan kafir ni. Dia kata, demi Allah, ini adalah sebenar-benar Rasulullah. Kamu kena ikut, kena taat, kena terima. Kalau kamu lawan sampai sudah, kamu tak akan menang. Pasal apa? Apa yang dilihat? Pertamanya akhlak Nabi yang begitu lembut, begitu halus. Yang kedua, macam mana sahabat ni sayang kat Nabi, sampai air ludah Nabi tak jatuh ke tanah, sampai air basuhan semayang dia tak jatuh ke tanah, dia tak ada oleh tangan-tangan sahabat dia bawa. Tanpa ada urusan apa kita kata, urusan fanatisme. Kan dalam kita dengan Nabi ni orang tak panggil fanatik. Dengan Nabi ni, sebab Nabi tidak pernah mengkhianati amanah Allah. Itu lebih daripada Nabi. Sayang kita pada Nabi, orang tak panggil fanatik. Akhirnya Abu Urwah sendiri masuk Islam. Tak silap saya nama dia Abu Mas'ud, Abu Mas'ud As-Saqafi, masuk Islam. Dan Nabi kata, kamu ni serupa macam Nabi Isa. Akhirnya dia mati dibunuh oleh kaum dia, tak silap dia, kaum di sebelah Taif. Apabila dia minta izin kepada Nabi untuk balik dia pada kampung dia di Taif, untuk ajak kampung dia menerima Islam, kerana Islam yang dibawa oleh Nabi ini benar-benar Islam yang benar. Tidak ada kepentingan Nabi SAW. Tapi dia dibunuh oleh ahli kampung dia, ahli masyarakat. Itu cerita Masuk As-Saqafi itu. Ceritanya bagaimana zaman Nabi tu, kita kata bertuahlah orang nak tengok Nabi pasal boleh ikut Nabi. Belum tentu tuan-tuan. Kalau orang tu boleh ikut Nabi, kalau orang tu tak ikut Nabi, dahsyat dia lagi dahsyat daripada zaman sekarang orang tak ikut Nabi. Zaman sekarang orang tak ikut Nabi pasal dia tak tengok Nabi depan mata, nasabah. Tapi zaman Nabi, dia lawan Nabi dan kadang dia tengok Nabi depan mata sesudah kebenaran sampai. Dan nampak depan mata, mereka lawan juga. Sebab tu bahayanya ada dari sudut itu. Boleh faham lain, tapi bila disebut bahaya kerosakan secara umum, sudah tentu zaman yang makin jauh daripada zaman Nabi itu zaman yang lebih buruk, tuan-tuan. Ma ya'ti 'alan nasi zamanun illa wa ma ba'dahu asyarrum min qabl. Tidak datang satu-satu zaman tanpa masa demi masa, melainkan masa selepas itu akan lebih teruk daripada sebelum. Lepas tuan-tuan, itu ada ulama kita fahamkan dari sudut kualiti masa. Kualiti masa zaman kita ini lagi teruk daripada kualiti zaman sebelum. Tahun 2023 kualiti masanya lagi teruk daripada tahun 2022. Boleh faham tuan-tuan? Besok panjang umur kita 2024, kualiti masanya lagi teruk daripada 2023. Begitulah seterusnya. Wallahu a'lam. Ada apa-apa tuan-tuan nak tambah ke apa? Ada apa? Ada Ustaz? Ada Ustaz? Ustaz Harun ada apa-apa? Tak ada. Tak ada. Kak, ada nak tambah kak? Kak ada nak balik dah. Sekadar dekat kita akhirkan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.